Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam siri Sirah Nabawi Mutiara Perjalanan Mukmin. Kali ini kita masuk bab yang ke-24. Embargo Bani Hashim berlaku Muharram tahun ke-7 kenabian. Embargo bermakna sekatan, pemulauan, juga boikot. Faktor dikenakan embargo ke atas Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Pertama, Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kedua, rundingan tawaran Utbah bin Rabi'ah menemui kegagalan. Dan yang ketiga, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib sama ada Islam dan bukan Islam sepakat untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musyrikin Quraisy bermesyuarat dan memutuskan untuk tindakan embargo terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, mukmin atau kafir kecuali Abu Lahab. Mereka bermesyuarat di Darun Nadwah menetapkan 3 tindakan. Pertama, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib tidak boleh berkahwin dengan kaum Quraisy yang lain. Kedua, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib tidak boleh berurus niaga dengan kaum Quraisy. Dan yang ketiga, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib tidak boleh tegur, bergaul dan ziarah dengan kaum Quraisy yang lain. Perjanjian itu ditulis oleh Barid bin Amir dan digantung di dalam Kaabah. Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan terhadap Amir bin Barid hingga tangannya lumpuh. Perjanjian itu terbatal sekiranya Rasulullah SAW diserahkan kepada mereka, yakni musyrikin Quraisy, untuk dibunuh. Suasana di perkampungan Abi Thalib, di mana tempat embargo dikenakan. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib berkumpul di satu kawasan dataran kepunyaan Abu Talib. Terjadinya kebularan, terpaksa makan daun kayu dan kulit binatang akibat sekatan embargo itu. Embargo itu berlangsung selama 3 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah menceritakan, satu malam aku keluar ke lembah dalam keadaan hampir kehabisan tenaga akibat kelaparan dan keletihan. Tiba-tiba aku melihat sekeping kulit unta kering. Kulit itu aku cuci sehingga bersih, kemudian aku bakar kulit itu. Apabila kulit itu masak terbakar, aku pun koyakkan kulit menjadi potongan yang kecil dan kemudian aku rendam di dalam air. Kulit itu menjadi makanan dan aku bertahan selama 3 hari dengan hanya memakan kulit unta itu sahaja. Anak-anak tentera Allah, genap 3 tahun embargo dikenakan terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Hati musyrikin Quraisy mula berpecah. Ada menyatakan rasa simpati, keperi kemanusiaan dan menentang tindakan zalim itu. Gerakan menentang dimulai oleh Hisham bin Amru bin Rabi'ah. Beliau mendapat mengumpulkan 5 orang kawannya untuk menyokong gerakan menentang embargo.
Dalam pertemuan masyarakat Mekah, bangunlah Zuhair bin Umayyah berucap, "Wahai warga Mekah, patutkah kita sahaja dapat makan dan memakai pakaian, sedangkan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib sedang menghadapi kebinasaan? Mengapa mereka tidak boleh berjual beli dengan kita? Demi Allah, aku tidak akan berdiam diri sehingga dikoyakkan perjanjian yang zalim itu." Sementara itu, Abu Talib, bapa saudara Rasulullah SAW, datang ke Kaabah untuk melihat lembaran sahifah perjanjian itu kerana Rasulullah SAW telah memberitahunya bahawa Allah Ta'ala telah mengutus anak-anak untuk memakan butir-butir perjanjian kecuali nama Allah. Kata Abu Talib kepada Abu Jahal dan musyrikin Quraisy, "Jika Muhammad berbohong, maka kami biarkan kamu bertindak terhadapnya. Tetapi jika dia benar, maka kamu mesti hentikan pemulauan dan kezoliman terhadap kami." Lalu Mad'ab bin Adi bangun menuju ke dalam Kaabah untuk mengoyakkan perjanjian itu. Tiba-tiba didapati anak-anak telah memakannya, melainkan kalimah Bismikallahumma. Dengan itu, tamatlah embargo terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib pada bulan Muharram tahun ke-10 kenabian. Alhamdulillah, selesai bab yang ke-24. Moga-moga memberi info dan ilmu manfaat kepada kita di dalam kita menghayati sirah Nabawi, mutiara perjalanan mukmin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.